Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam PDPR 3. Topik kita hari ini ialah ulum hadis dengan tajuk hadis yang boleh dijadikan hujah dan yang tidak boleh dijadikan hujah. Baiklah, perkara yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini ialah hadis yang boleh dijadikan hujah. Hadis yang boleh dijadikan hujah ada dua. Satu diberi nama hadis marfu', yang kedua hadis mauquf. Saya ulang, hadis marfu' dan hadis mauquf. Yang pertama kita akan tengok hadis marfu'. Ta'rif hadis marfu'. Hadis marfu' ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan dan pengakuan. Baiklah, untuk kita lebih memahami ta'rif hadis marfu', kita lihat kepada contoh. Yang pertama kita lihat contoh hadis marfu' dari segi perkataan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan lafaz an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw la yasmut. Hadis ini disandarkan oleh Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan. Contoh yang kedua, hadis yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi melalui perbuatan. Kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul tayamuna fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tanaqqulihi. Aisyah menyandarkan hadis ini dengan melihat perbuatan Nabi. Bukan Nabi sebut. Aisyah lihat saja perbuatan Nabi. Aisyah menceritakan semula yang Nabi ini suka mendahulukan anggota kanan ketika bersuci, ketika menyikat rambut ataupun ketika memakai selipar. Jadi mana lafaz yang menunjukkan disandarkan itu? Tak ada pun tanda-tanda Nabi sebut. Yang Ustazah merahkan itu kena. Kita lihat contoh hadis marfu' dari segi pengakuan. Pengakuan tu takrir. Kita dah pelajari maksud takrir masa di tingkatan 4, iaitu pengakuan dengan cara mendiamkan diri. Jadi hadis ini, kita baca hadis, an Qais bin Amru ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi rak'ataini. فقال النبي الصلاة الصبح مرتين فقال له الرجل أني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلها فصليتهما قال فسكت النبي. Qais ni kata dia lihat Nabi tengok seorang sahabat dia solat sunat, dia solat 2 rakaat selepas solat subuh. Lalu Nabi tanya lelaki tadi. Lelaki tu tak dikenali. Ya? Lelaki tadi tak disebut nama dia. Siapa lelaki tersebut? Lelaki tu jawab, ya Rasulullah, aku tadi tak sempat solat sunat qabliyah. Lalu aku qada solat tersebut. Qala Nabi Qala Qais tu dia tengok Nabi, dia kata fasakat Nabi. Nabi diam saja. Jadi Nabi diam itu berarti Nabi tak kata perbuatan lelaki tadi itu salah. Berarti boleh. Jadi Qais lihat Nabi diam. Diam pada Ustazah merahkan tu berarti takrir Nabi. Hadis yang kedua ialah hadis mauquf.
Hadis mauquf ialah hadis yang disandarkan kepada para sahabat sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan. Okey, kalau hadis marfu' tadi, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Siapa sandar? Sahabat sandar kepada Rasulullah. Sekarang ni hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Siapa sandar? Boleh jadi sahabat sandar, boleh jadi satu golongan selepas sahabat, kita panggil dia tabi'in. Kita lihat contoh hadis mauquf dari segi perkataan. Qala Ali radhiyallahu anhu haddisun nasa bima ya'rifuna. Sayyidina Ali kata, bercakaplah dengan manusia sekadar pengetahuan mereka. Jadi hadis ini disandarkan kepada Ali sebab Ali yang kata. Okey. Ali ni sahabatlah. Okey, yang kedua, dari segi perbuatan. Dari segi perbuatan hadis disandarkan kepada perbuatan sahabat. Siapa sandar ni? Tabi'in. Jadi kita tengok hadis qala al-Bukhari, qala Hasan al-Basri. Tadi Ustazah dah sebut Hasan al-Basri ni seorang tabi'in. Jadi Hasan al-Basri menyandarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat. Hasan al-Basri kata apa? Wa umma Ibnu Abbas wa huwa mutayammamu. Hasan al-Basri dia lihat Ibnu Abbas menjadi imam sedangkan dia bertayamum. Jadi haruslah kita menjadi imam walaupun bertayamum. Yang ketiga, dari segi takrir. Takrir itu pengakuan. Tengok contoh hadis an Ubaid bin Amru radhiyallahu anhu ra'a ala Ibnu Umar qumlatun fil masjid fa aqadhaha fadafanaha wa Ibnu Umar yanzuru ilaihi wa lam yankiru alaihi dhalik. Ubaid dia kata dia lihat kepada Ibnu Umar ada kutu di dalam masjid. Dia pun ambil atas kepala Ibnu Umar tu kutu, dia pun tanam. Fadafanaha tu maksud dia tanam, dia kebumikan. Ibnu Umar tengok kepada Ubaid tadi, walam yankiru alaihi dzalik, tak kata apa-apa. Kalaulah Ibnu Umar ini marah, mesti dia tegur dengan perbuatan Ubaid. Tapi dia tak tegur, berarti tindakan Ubaid itu benar. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu kita panggil dia takrir. Kita lihat banding beza antara hadis marfu' dan hadis mauquf. Dari segi sanad, hadis marfu' disandarkan kepada Rasulullah, hadis mauquf disandarkan kepada sahabat. Dari segi hukum beramal, hadis marfu' boleh dijadikan hujah sekiranya memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Manakala hadis mauquf, hukum asalnya tidak boleh dijadikan hujah kerana hanya bersandarkan kepada sahabat. Walaupun hadis mauquf, hukum asalnya tidak boleh dijadikan hujah, tetapi ada beberapa kaedah yang mengharuskan hadis mauquf dijadikan hujah menurut pendapat ulama. Satu, sekiranya para sahabat tadi menceritakan hadis menceritakan mengenai perkara-perkara ghaib. Sebab hadis mauquf ni hadis yang disandarkan kepada sahabat. Jadi sahabat cerita tentang perkara ghaib. Alasannya sebab perkara ghaib ini bukan boleh direka-reka. Sudah pasti para sahabat mendengar cerita-cerita tersebut daripada Rasulullah. Yang kedua, sekiranya para sahabat melakukan sesuatu amalan, perbuatan pada perkara yang tidak boleh diijtihad. Contohnya seperti solat. Solat dilakukan bukan berdasarkan ijtihad, tapi mesti berdasarkan kepada wahyu sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi contoh di sini Sayyidina Ali melakukan solat gerhana.
sudah pasti apa yang Sayyidina Ali buat itu bukan ijtihadnya, tetapi beliau melihat Rasulullah pernah melakukannya. Yang ketiga, sahabat melakukan sesuatu amalan atau perbuatan semasa hayat Rasulullah. Perbuatan tersebut bukan dilakukan bukan berdasarkan wahyu, tetapi para sahabat melakukan di hadapan Rasulullah. Sekiranya perbuatan tersebut salah, sudah pasti Rasulullah akan menegurnya. Seterusnya kita tengok yang kedua, hadis yang tidak boleh dijadikan hujah. Hadis yang tidak boleh dijadikan hujah ada 4 yang akan kita pelajari, iaitu namanya hadis maqtu', hadis mursal, hadis syadz dan hadis maudhu'. Yang pertama kita tengok hadis maqtu'. Hadis maqtu' ialah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, sama ada percakapan, perbuatan dan pengakuan. Contoh hadis maqtu' ialah qala Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tadi Ustazah sebut adalah tabi'in. Ketika ditanya kepada Hasan al-Basri mengenai solat di belakang orang yang melakukan perkara bid'ah, Hasan al-Basri jawab, qala Hasan al-Basri shalla wa alaihi bid'atun. Hasan al-Basri kata, solatlah, jangan peduli tentang bid'ah yang dilakukan. Jadi, boleh tak boleh kita beramal dengan hadis maqtu' ni? Jawapannya tidak boleh diamalkan kerana ia hanyalah kata-kata tabi'in. Dia bukan wahyu. Lagi pula, hadis ini sanadnya terputus. Kenapa terputus? Hadis sepatutnya sampai kepada Rasulullah. Tapi yang ini sampai kepada tabi'in sahaja. Seterusnya ialah hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang disandarkan oleh tabi'in kepada Rasulullah tanpa menyebut sahabat. Okey, secara logiknya boleh tak tabi'in sandar kepada Rasulullah? Tak boleh kan? Kalau tabi'in dia sandar pada Rasulullah, berarti dia bertemu Rasulullah. Kalau dia bertemu Rasulullah, dia bukan tabi'in. Dia mesti sahabat. Tetapi tabi'in sandar kepada Rasulullah tanpa menyebut sahabat. Jadi kita tengok contoh. Contoh ni Ustazah bawa banyak contoh hadis Hasan al-Basri. Sebab Hasan al-Basri ni seorang tabi'in yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Hasan al-Basri dia kata qala Hasan al-Basri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basri kata dia terus ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa hadis tu? Dia kata Abshiru atakumul yusra. Abshiru atakumul yusra. Abshiru atakumul yusra tu maksud dia bawalah kabar-kabar gembira. Okey, jadi Hasan al-Basri telah meninggalkan nama sahabat, potong nama sahabat. Bila tertinggal nama sahabat, maka hadis ini terputus sanad. Bila terputus sanad, maka hadis ini berstatus dhaif. Bila berstatus dhaif, maka hukum beramal dengannya tidak boleh diamalkan. Hadis yang ketiga yang tidak boleh dijadikan hujah ialah hadis syadz. Hadis syadz ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang diterima, iaitu perawi yang thiqah, tetapi bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih baik, iaitu perawi yang lebih thiqah. Berarti ada 2 hadis tetapi mempunyai maksud yang sedikit bercanggah. Bila bercanggah inilah kita panggil syadz. Okey, kita tengok contoh. Okey, ada 2 hadis di sini. Satu hadis yang menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke
atas mereka yang berada di saf kanan. Manakala hadis yang kedua menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas mereka yang menyambung saf. Menyambung saf ni berarti saf solat dia tak putus. Jadi yang hadis yang pertama tadi berselawat ke atas orang yang di saf kanan saja, bertentangan dengan hadis yang mengatakan Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang tidak memutuskan saf. Jadi ada dua hadis yang bertentangan, maka hadis yang pertama tadi dikira syaz kerana riwayat yang kedua ini lebih siqah, lebih dipercayai. Boleh tak boleh kita beramal dengan hadis syaz? Jawapannya tidak boleh kerana hadis syaz ini berstatus dhaif. Kenapa dia dhaif? Kerana dia ada syaz. Kalau syarat hadis sahih, tidak ada syaz, tidak ada pertentangan. Jika ada pertentangan, maka dia ada syaz, maka dia adalah hadis dhaif. Seterusnya, hadis yang tidak boleh dijadikan hujah ialah hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini ialah hadis yang direka dan disandarkan kepada Rasulullah secara dusta, secara palsu. Ya. Hadis itu direka oleh seseorang, kemudian dia menyandarkan kepada Rasulullah, bermaksud dia mengatakan itu adalah daripada Rasulullah. Kita tengok contoh. Okay. Contoh hadis maudhu' di sini, lafaznya berbunyi inna safinata nuhin tafat bil bait. Sesungguhnya bahtera Nabi Nuh telah tawaf di Baitullah. Al-bait bil bait tu maksudnya Baitullah. Jadi para ulama telah mengklasifikasikan hadis ini sebagai maudhu'. Kerana apa? Kerana bercanggah dengan logik akal. Kenapa bercanggah dengan logik akal? Kerana kapal bahtera Nabi Nuh itu tidak ditaklif untuk melakukan tawaf. Jadi adalah bertentangan dengan logik akal kapal tu pergi tawaf di Baitullah. Jadi apa hukum beramal dengan hadis maudhu' ni? Hukumnya haram, berdosa besar kerana ia merupakan rekaan semata-mata. Sampai di sini sahaja penerangan tentang hadis yang boleh dijadikan hujah dan yang tidak boleh dijadikan hujah. Sekiranya para pelajar terdapat persoalan, pertanyaan, boleh hubungi guru untuk penerangan lebih lanjut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi pada PDPR yang akan datang.